Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz kawan saya asalnya menganut agama Kristian. Kemudian dia berkawan dengan seorang lelaki Islam dan tidak lama lepas itu dia memeluk agama Islam dan kahwin dengan lelaki Islam tersebut. Soalan saya, apa hukum anak dengan bapanya yang masih lagi menganut agama Kristian walaupun anak perempuannya sudah memeluk agama Islam? Jawapannya, Al-Quran memerintahkan si anak yang Muslim meneruskan hubungan dengan ibu bapanya yang bukan Muslim, kerana memeluk Islam tidak memutuskan hubungan kekeluargaan sekalipun berlainan agama. Hatta sekalipun dengan ibu bapa bukan Muslim yang bersungguh agar si anak mensyirikkan Allah, Al-Quran tetap memerintahkan si anak bergaul dengan mereka secara baik dalam urusan dunia dan tidak mentaati kehendak mereka agar syirik, namun tetap bergaul dengan mereka secara baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian dalam ayat Allah Taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, dan jika kedua-dua ibu bapa kamu bersungguh-sungguh an tusyrika bi, supaya kamu mensyirikkan aku dengan sesuatu yang laisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang Allah Taala tak bagi tahu pun, fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada perintah kedua ibu bapa agar kamu mensyirikkan aku. Allah Taala. Kemudian Allah Taala susuli selepas itu, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi bergaulah mereka dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Maka sebab itu saya sebut di awal tadi, memeluk Islam tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Benda yang sama kita kena tahu, seorang anak yang kuat agama tidak boleh memutuskan hubungan dengan mak ayah dia yang jahat. Katalah dia ada mak ayah yang tak salat sebagai contoh. Dia rajin salat, dia dah besar, dia dengar kuliah, dia ada kesedaran, lalu dia salat, tapi mak ayah dia tak menunaikan salat. Boleh tak si anak berlaku biadab kepada mak ayah dia atas alasan mak ayah dia tak menunaikan salat? Jawapannya, tak boleh, haram. Jika dengan mak ayah yang musyrik, kafir, maksudnya menyuruh seorang anak melakukan syirik, Allah Ta'ala kata jangan patuhi perintah mereka melakukan syirik. Kemudian Allah Ta'ala kata bergaul mereka dengan cara yang baik. Itu mak ayah kafir. Bagaimana mak ayah Muslim tak menunaikan salat, tak puasa sebagai contoh? Si anak tetap wajib menjalinkan hubungan yang baik bersama kedua ibu bapa. Ini kita orang masjid kena tahu. Demikian juga pengislaman tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Seorang masuk Islam, kakak dia, adik dia, abang dia tak masuk Islam. Kakak, adik dan abang yang kekal dalam agama musyrik tetap abang, kakak, adik dia. Dia tak wajib tutup aurat di hadapan mereka. Kalau dia perempuan, yang masuk Islam tu perempuan, dia tak wajib tutup aurat. Mereka boleh bersalaman, boleh berpelukan sebagai seorang adik-beradik. Kerana agama memasuk Islam tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian saya sebut di sini, manakala hubungan seorang wanita muslimah dengan bapanya yang masih kafir, jika dimaksudkan kepada aurat, maka auratnya adalah sama seperti aurat seorang wanita muslimah dengan bapanya yang muslim. Kalau ada orang perempuan datang dekat kita tanya, saya dah masuk Islam Tuan Haji, ayah saya tak masuk Islam lagi, bagaimana hubungan saya dengan dia, bagaimana aurat saya?
Jawab dia sama seperti mana anak seorang muslim, bagaimana aurat dia dengan bapa dia yang muslim, maka demikianlah aurat kamu yang muslim bersama bapa kamu yang belum muslim. Boleh tuan-tuan? Ini kena faham ni. Kerana kita ni kena buat satu kerja. Satu kerja yang orang Islam kena buat bersama, iaitulah melakukan sesuatu untuk menyumbang kepada agama. Apa yang kita kena tanya diri kita sendiri. Apa yang pernah kita lakukan untuk agama Islam? Apa yang pernah kita lakukan? Sekurang-kurangnya kita berikan kefahaman yang benar kepada masyarakat Islam sebenarnya bagaimana, dan kita membenteras kefahaman-kefahaman yang salah dan menyeleweng. Kerana itu kita buat kuliah. Kerana itu tuan-tuan digalakkan untuk datang mendengar kuliah. Wallahu alam. Kita masuk semula kitab kita, ya. Ya. Maksudnya dia tak boleh derhaka. Istilah derhaka tetap ada. Katalah seorang anak masuk Islam, mak ayah dia musyrik, bukan agama Islam. Kalau dia lawan cakap mak ayah, dia anak derhaka. Dia anak derhaka kepada kedua ibu bapa dia yang kafir. Dia derhaka, ada istilah derhaka. Boleh. Dengan syarat dia tak boleh suruh perkara yang berlawanan dengan hukum syarak. Itu mestilah, sebab tu Allah Ta'ala sebut, jika mereka berdua bersungguh-sungguh agar kamu mensyirikkan aku, jangan taat kepada mereka. Sebagai contoh, mak ayah yang kafir suruh anak dia masuk Islam makan babi sebagai contoh. Dia tak boleh taat. Dia tak boleh taat. Mak ayah dia suruh, mak ayah tak bagi salat, dia tak boleh taat. Dia tetap salat. Tapi dalam masa yang sama mesti adakan hubungan, mesti buat baik kepada mak ayah dia. Tapi ustaz, mak ayah saya susah pergi rumah dia, tak boleh nak pergi, tak boleh nak tunaikan salat. Mak ayah saya kata, kalau kamu nak sembahyang, tak payah main jumpa kami. Tak payah jumpa, tapi beri hadiah, tanya hubungan. Mereka sakit, beri ubat. Mereka perlukan bantuan, wajib bantu. Itu maksudnya. Apa yang mereka perlu dari seorang anak perlu buat kepada mereka, walaupun mereka memusuhi Islam. Boleh? Wallahu a'lam. Jangan salah faham. Nanti mak ayah suruh jangan solat pun tak solat, itu tak boleh lah. Dan satu perkara yang mungkin boleh kita kongsikan, sebab tu kita cadangkan orang-orang yang asalnya bukan Islam, memeluk Islam, dia jangan keras sangat dengan mazhab. Kerana kalau dia agak begitu strict dengan mazhab Syafi'i, dia susah sikit lah. Macam mana dia nak pergi rumah mak ayah dia? Macam mana nak pergi mak ayah dia? Anjing belaga dengan dia sikit nak kena samak. Sehari berapa kali nak kena samak? Kerana itu alhamdulillah kita ada berbagai mazhab di dalam rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mazhab Maliki yang mengatakan najis anjing yang perlu samak ini hanyalah jilatan anjing. Badan dia pegang tak perlu samak. Ni pandangan siapa? Mazhab Maliki. Tapi jangan kita ni duk tiba-tiba pergi belah anjing kat rumah, tak boleh. Kerana kita tak ada apa-apa keperluan. Apatah lagi di dalam hadis Nabi kata la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada anjing. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Demikian juga Nabi SAW sebut, siapa yang ambil jadikan anjing sebagai binatang kesayangan dia dalam rumah dia, duduk dalam rumah, tidur bersama dengan anjing, Nabi kata setiap hari pahala dia akan berkurangan sebanyak satu qirat. Pahala dia akan berkurangan setiap hari kalau dia bela anjing. Menunjukkan agama menegah orang Islam bela anjing. Tapi keadaan mu'allaf, seorang anak nak berbaik kepada mak dia kafir. Macam mana dia nak baik dengan mak dia? Takkan dia nak herdik anjing keluar dari mak dia tak ada tegahan, mak dia non muslim. Kan itu dia ambil pandangan mazhab Maliki supaya memudahkan urusan harian dia.
Tapi kita duduk di kampung Kuak Gajah, tak ada cerita mak kita Muslim, ayah kita Muslim, tok wan, nenek semua Islam. Apa nak ambil pandangan mazhab Malik tu? Dah kita amalkan pandangan, dah majoriti masyarakat kita mengamalkan pandangan mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Semua tu di bawah bimbingan para ulama. Boleh nak? Samalah juga dengan isu babi apa semua. Isu babi ni ulama mazhab Syafi'i kata babi ni sama, kenajisan dia sama seperti jilatan anjing, kena samak juga mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab selain dari mazhab Syafi'i, bahkan ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Nawawi juga memilih pandangan yang berbeza, yang mana mereka mengatakan babi itu tak perlu disamak, hanya basuh seperti najis biasa saja. Itu perbezaan pandangan di kalangan ulama. Siapa yang pegang mana-mana satu pandangan, dia tak jadi sesat, dia bawa bimbingan para ulama ahli sunnah. Tapi pandangan tu pelik sikitlah masyarakat kita. Tetapi kepada muallaf, dia perlu ambil pandangan tu. Tak ada perlu nanti dia nak mak dia buat sayur tumis dengan daging babi sebagai contoh. Takkan dia nak kena samak pula periuk mak dia guna tu. Lepas mak dia tumis, masak sayur tumis dengan daging babi, buat nasi goreng daging babi, mak dia basuh dengan sabun biasa. Di sisi ulama lain cukup, dah cukup. Sebab tu saya sebut tadi, untuk orang mu'allaf tu dia ambil pandangan mazhab lain. Kalau tidak, dia tak boleh berbuat baik kepada mak ayah dia. Adapun untuk kita orang kampung, tak ada keperluan, peganglah dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kesemuanya berada di bawah bimbingan para ulama. Boleh tak? Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada tuan-tuan. Kalau ada kemusykilan, ada perkara yang rasa macam betul ke ustaz yang cakap, tanyalah, jangan senyap begitu saja. Kemudian keluar ustaz ajak kata babi tak najis pula. Bila saya kata tak najis? Babi semua ulama sepakat daging dia haram dimakan. Semua ulama sepakat, tak ada perbezaan. Kerana mengharamkan daging babi, Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran, walahmul khinzir, benda yang diharamkan adalah daging babi. Cuma isu dia, pengharaman daging babi di dalam Al-Quran menunjukkan najis ataupun tidak. Itu isu pertama. Isu kedua, kalau najis dalam kategori apa? Kan kita belajar fiqh najis. Ada 3 kan? 1 najis mukhaffafah, 2 najis mutawassitah, 3 najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis kanak-kanak lelaki yang belum mencapai usia 2 tahun, yang belum makan selain susu ibu dia. Maksudnya air kencing. Air kencing bayi lelaki sahaja. Itu najis mukhaffafah yang hanya perlu dirinjiskan air di atas najis air kencing tersebut. Itu najis mukhaffafah. Najis muqalladah, kita ambil najis muqalladah. Najis muqalladah di sisi Syafi'i anjing dan babi, dan apa-apa yang lahir hasil dari perkahwinan antara salah satu dari binatang tersebut. Anjing kahwin dengan apa? Tak tahulah anjing kahwin dengan apa, keluar anak hasil hubungan antara anjing dengan binatang lain. Tak tahulah boleh ke tak boleh, tapi dalam fiqh dibincanglah. Katalah anjing bersama dengan kambing. Kambing betina, anjing jantan sebagai contoh. Kambing tu lahirkan anak hasil hubungan dengan anjing. Anak tu pun jadi najis. Dari perbahasan fiqh begitu. Boleh jadi tak boleh jadi tak tahulah. Tapi fiqh dia sebut perkara itu. Itu najis mughalladhah di sisi Syafi'i. Najis mutawassitah selain daripada yang 2 tadi. Tapi sebagian ulama kata najis mughalladhah itu hanya jilatan anjing saja, seperti mazhab Malik. Kerana yang suruh samak tu hanya jilatan anjing. Dalam hadis hanya sebut jilatan anjing. Idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika seekor anjing menjilat bekas salah seorang daripada kamu, maka basuhlah bekas itu dengan 7 kali basuhan. Ulahunna biturab, basuhan yang pertama bersama dengan tanah. Jadi mazhab Syafi'i dia kata najis anjing kena basuh dengan tanah. Babi, anjing tak sebut haram daging.
Quran tak sebut, tapi kena sama kotoran anjing tu. Babi lagi dahsyat pengharaman dia, daging ni disebut, pengharaman daging ni disebut dalam Al-Quran. Demikian juga hadis menunjukkan di akhir zaman nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa, antara yang dilakukan oleh Nabi Isa bersama dengan orang Islam pada ketika itu, mereka membunuh babi. Bunuh babi. Menunjukkan babi ini lebih jijik dan keji berbanding anjing. Maka kalau anjing pun kena samak, babi lebih-lebih lagi kena samak. Dia guna cara begitu. Itu alasan mazhab Syafi'i. Tapi ulama mazhab Malik kata, ataupun Al-Imam Nawawi dan seumpamanya, mereka kata yang kena samak ni hadis sebut anjing saja, tak ada sebut najis babi, maka babi tak perlu disamak, kata ulama lain. Tapi dalam isu-isu yang seumpama ni, kita duduk dalam masyarakat yang rata-rata pegang kata babi pun kena samak, maka kita ambil pandangan tu supaya kita keluar dari perbalahan. Tapi ada beberapa keadaan kita perlu ambil pandangan mazhab Malik, terutamanya siapa? Mu'allaf. Terutamanya mu'allaf. Itulah nak kena faham betul-betul nah. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada buku kita pada edisi Jawi pada muka surat 80. Qala al-mu'allif rahimahullah, perenggan yang paling bawah sekali, kata penulis kitab, beriman kepada malaikat menimbulkan pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan seseorang mukmin. Antaranya, ni antara pengajaran ataupun hasil manfaat yang kita patut perolehi apabila kita beriman kepada para malaikat, yang termasuk di dalam tuntutan keimanan bagi seorang yang mengaku beriman. Kata penulis kitab ni, antara perkara yang pertama, pengaruh pertama hasil daripada beriman kepada para malaikat, iaitulah boleh menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam khurafat. Boleh menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam khurafat dan kepercayaan dongeng. Kerana memperkenal dan mengajarkan kita tentang roh-roh mukminah, yakni para malaikat. Roh mukminah yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah para malaikat yang gaib berserta dengan tugas-tugas mereka, sebagaimana terjerumusnya mereka yang tidak beriman kepada perkara-perkara gaib dan tidak menerima ilmu daripada wahyu ilahi. Antara faedah dari keimanan kepada para malaikat, iaitulah kita percaya bahawasanya selain dari kehidupan-kehidupan yang nyata ini, kehidupan yang boleh kita nampak dengan mata kepala, makhluk yang boleh kita rasai keberadaan mereka dengan deria kita, kita juga dapat tahu bahawasanya Allah Ta'ala juga telah mencipta satu makhluk yang kita tak boleh nak capai tentang mereka. Kita tak boleh rasa kewujudan mereka, kita tak tahu tentang hal ehwal berkaitan dengan mereka, melainkan kita hanya berpada dengan perkhabaran dari Allah dan Rasul. Oleh kerana itu, perkara-perkara yang tidak boleh dicapai oleh panca indera manusia, maka kewajipan kita hanya mempercayai apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul sahaja. Selain daripada itu tak perlu kita percaya. Dan satu perkara yang kita kena tahu, manusia ini dia memang ada keinginan untuk meyakini sesuatu yang gaib. Kenapa tuan-tuan? Kerana memang begitu Allah Ta'ala ciptakan kita. Kita dalam kehidupan dunia ni ada perkara yang mendorong kita untuk mempercayai sesuatu yang gaib. Kerana itu agama telah bekalkan kepada kita maklumat-maklumat berkaitan dengan perkara gaib yang menjadi kewajipan untuk kita imani. Selain daripada itu tak perlu. Benda-benda khurafat tak perlu. Sama isu-isu rumah hantu dan seumpamanya. Sekarang ni ada rumah hantu apa semua. Antara yang ada dalam rumah hantu tu apa? Jenazah lah. Saya tengok gambar ada jenazah. Jenazah yang dikafankan tu, dia tunjuk kok, dia bagi, saya pun tak pernah masuk rumah hantu ni, tapi tengok gaya ni, dia duduk dalam rumah hantu, barangkali gelap, ada jenazah.
Apa tujuan diwujudkan jenazah dalam rumah yang gelap dengan bunyi yang menakutkan? Apa tujuan? Ini memasukkan benda khurafat dalam pemikiran masyarakat. Jenazah tu apa dia? Jenazah itu orang yang telah mati dan bersedia untuk dikebumikan. Orang dah mati takut pasal apa? Benda yang dah mati takut pasal apa? Kita nak ajak masyarakat supaya jangan takut benda-benda yang karut. Tiba-tiba ada rumah hantu menakutkan masyarakat dengan benda-benda yang karut. Jenazah yang tidak ada apa-apa keupayaan kerana dia telah mati, lalu kita nak wujudkan semula, kita nak wujudkan semula masyarakat yang takut dengan benda-benda yang karut. Benda ni mendidik masyarakat ke arah kekarutan, mendidik masyarakat ke arah kekarutan, dan dia termasuk benda khurafat. Mengada-adakan seolah-olah jenazah itu boleh memberi mudarat kepada manusia sehingga manusia takut. Ini benda karut, benda khurafat yang jelas khurafatnya. Jadi jangan kita terpedaya dengan perkara-perkara seumpama itu. Sebahagian orang mereka hanya memikirkan keuntungan sahaja. Lalu kita orang Islam lah kena tapih apa yang perlu kita terima dan kita kena tolak. Baik, perkara yang kedua kata dia boleh menjadikan kita beristiqamah, yakni lurus ataupun tetap di atas kebenaran. Kata dia boleh menjadikan kita beristiqamah, yakni lurus di atas perintah Allah. Kerana mereka yang tertanam di hatinya dengan kewujudan malaikat selaku tentera Allah dan beriman kepada penguasaan mereka terhadap amalan dan pengawasan, dan beriman kepada pengawasan mereka terhadap amalan dan percakapan manusia, dan beriman kepada pengisian. Saya ingat ni penyaksian kot. Dia tulis apa tu? Penyaksian. Yang di Jawi, siapa yang pakai buku Jawi ni dia kena ubah. Ni dia je pengisian, sepatutnya penyaksian. Beriman kepada penyaksian para malaikat ke atas tiap-tiap perkara yang keluar daripada manusia ini, terasa malu terhadap Allah dan terhadap malaikat. Orang-orang yang berkeyakinan malaikat itu ada kerana berdasarkan perkhabaran dari Allah, dia akan melahirkan rasa malu untuk melakukan maksiat, terutamanya ketika bersendirian. Kenapa? Kerana malaikat yang sentiasa berada di sekitar kita itu Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan kiraman katibin, malaikat yang mulia dan sentiasa menulis apa yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan kita kalau kita berada bersama dengan seseorang yang kita anggap mulia? Kita nak buat kesalahan? Maka jawapannya sudah tentu kita akan berhati-hati, berjaga-jaga apa yang kita, setiap tindakan kita. Kenapa? Kerana segan dengan orang yang mulia tersebut. Maka demikian, kalau kita yakin bersama dengan kita ada malaikat, keyakinan kita itu akan menghalang diri kita melakukan perkara-perkara yang keji kerana malu dengan para malaikat. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada riwayat-riwayat daripada ulama yang menunjukkan mereka buat perkara yang luar biasa. Maksudnya perkara-perkara yang buat pun tak apa tapi mereka tinggalkan. Kerana apa? Kerana mereka malu dengan malaikat yang sentiasa ada bersama dengan mereka. Kata dia lagi, dengan demikian ia tidak akan menyalahi perintah Allah dan tidak menderhakainya, sama ada di waktu terang maupun di waktu sembunyi. Waktu terang kita segankan orang ramai, ketika bersendirian kita segankan malaikat yang lebih ramai dari manusia yang ada bersama dengan kita. Sekurang-kurangnya ada 4 malaikat. Sebelah malaikat yang berada di kanan dan kiri kita, di hadapan dan belakang kita, yang sentiasa menjaga kita berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan yang saya ingat, boleh tuan-tuan ingat perkataan ni, iaitu disebut la takun amaman nasi qadisun wa fi khulwatikum syaitanun. Kasar perkataan ni. Dia kata, jangan kamu jadi di hadapan orang ramai sebagai seorang yang suci mulia, akan tetapi ketika kamu bersendirian, kamulah syaitan. Jangan jadi seperti itu. Di hadapan orang ramai kita berusaha jadi orang yang mulia dan baik,
maka demikian juga ketika kita bersendirian, kita kena bersungguh-sungguh berusaha jadi orang yang mulia dan baik, malu dengan para malaikat. Bagaimana ia akan menderhakainya, yakni bagaimana seseorang yang beriman akan kewujudan malaikat akan menderhakai Allah, sedangkan dia mengetahui bahawa segala sesuatu yang terkeluar daripadanya akan ditulis oleh malaikat. Justru itu dihisab dan diseksa jika perkara yang dia lakukan itu satu kesalahan. Itu antara faedah dari keimanan kepada malaikat. Yang ketiga, kata dia, boleh menjadikan kita bersabar, meneruskan jihad fi sabilillah, menimbulkan ketenangan jiwa, tidak berputus asa, tidak merasa gelisah. Perasaan ini adalah lahir daripada beriman kepada malaikat dan tugas-tugas malaikat. Ketika seorang musafir sesat jalan, ketika jahiliah sedang bermaharajalela di dalam masyarakat, hingga jadilah seorang mukmin itu sebagai seorang dagang di dalam negerinya dan di kalangan kaum keluarganya. Ia menghadapi penentangan, kata-kata senda dan halangan daripada mentaati Allah dan mengamalkan ajarannya di waktu sesat dan di waktu dagang yang seperti ini. Mukmin itu mendapati dirinya ditemani oleh malaikat. Ia menyabarkannya, menetapkan hatinya supaya terus bertegak di atas jalan kebenaran. Seorang yang beriman, dia nak jadi orang yang taat kepada perintah Allah. Dalam keadaan dia tengok orang keliling dia kebanyakannya tak taat kepada perintah Allah. Lalu dia tahu selain manusia, makhluk yang bernama malaikat, lebih ramai lagi yang kekal beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak merasakan diri dia bersendirian, keseorangan dalam mentaati Allah. Selain dia ada banyak lagi malaikat yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia malaikat yang selaku tentera Allah, yang beribadah kepadanya, yakni beribadah kepada Allah sebagaimana si mukmin beribadah, menyeru kepada Allah, menyeru kepada Allah pencipta langit dan bumi sebagaimana si mukmin berbuat. Maksudnya seperti mana orang beriman berdoa kepada Allah, maka malaikat juga sentiasa berdoa kepada Allah. Malaikat sentiasa berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Termasuk antara doa malaikat kepada Allah adalah supaya Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman, terutamanya orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Dan mudah-mudahan majlis kita ini termasuk dari kalangan majlis ilmu yang didoakan oleh para malaikat. Ia akan memberkati langkah hidup seorang mukmin, meneguhkan pendiriannya, menyebut banyak di sisi Tuhan. Malaikat dia akan sebut. Dia sebut nama-nama manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian si mukmin itu bukanlah berseorangan di dalam perjalanan menuju Allah. Bahkan sebahagian para ulama menyebut orang beriman yang mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi, malaikat akan menyampaikan salam tersebut kepada baginda Nabi dan malaikat akan sebut nama. Kita sebut Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, selawatlah dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar tak ucapan salawat dan salam kita? Tak dengar. Habis itu bagaimana? Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam kita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh. Macam mana? Malaikat tu sebut fulan bin fulan menyampaikan salam kepadamu wahai Rasulullah. Apa bayangkan? Lalu nama kita didengari oleh Nabi Muhammad. Nama kita disebut oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan. Malah ia bersama-sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang bukan sedikit bilangannya. Ia bersama-sama dengan para malaikat yang mulia, bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam, bersama dengan langit dan bumi. Kerana itu si mukmin, kerana itu seorang mukmin adalah orang yang paling banyak rakan mempunyai tempat bergantung yang sangat kuat. Orang yang beriman memiliki tempat pergantungan yang sangat kuat.
dan tempat pergantungan yang sangat kuat bagi orang yang beriman, iaitulah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bahkan di dalam hadis tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, orang yang menunaikan salat subuh berjamaah, dia ada di dalam jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menceroboh jaminan keselamatan dari Allah, orang tu akan dicampakkan ke dalam neraka. Solat subuh. Sebab tu solat subuh ni penting. Orang Arab, budak-budak Arab tu kalau dia buat kesalahan, dia nak kena hukuman, dia kata kepada guru dia, "Salaitu as-subha jama'atan." Wahai guru, aku pagi tadi sembahyang subuh berjemaah. Dia bagi guru dia. Dia harap mudah-mudahan guru dia tak pukul dia. Sebab apa? Kerana Nabi kata siapa yang menunaikan salat subuh, dia berada dalam jaminan dari Allah. Sesiapa yang menceroboh jaminan dari Allah, orang tu jaga dengan soalan dari Allah di akhirat kelak. Kerana itu tunaikan salat subuh berjemaah. Pastikan kita datang salat subuh berjemaah setiap hari. Dalam hari itu kita dapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana orang mengganggu kita, dia berdepan dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana jin dan syaitan yang mengganggu kita pada hari itu, dia berdepan dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan inilah yang menjadikan si mukmin itu boleh bersabar, tenang hati sekalipun manusia lain menentangnya, malah ia bertambah teguh dan makin kuat perjuangannya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah saudara-saudara berfikir betapa besarnya Allah melalui penciptaan para malaikat dan melalui beriman kepada mereka, di mana keimanan ini melahirkan pengaruh yang kuat di dalam jiwa, amalan dan kelurusan hidup seorang manusia. Beriman kepada malaikat berarti membenarkan kitab Allah dan membenarkan Rasulnya As-Sadiqul Amin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Kita masuk bab yang berikutnya, beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Setakat ini ada soalan tentang beriman kepada malaikat. Beberapa minggu kita telah bincangkan tentang isu berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Kalau tak ada soalan, kita masuk bab yang berikutnya, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Kata muallif, kata penulis kitab, rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada para Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, disebut di sini ada nota kaki, disebut Nabi ialah lelaki. Nabi ialah lelaki yang Allah turunkan wahyu kepadanya, sama ada diperintah menyampaikan wahyu itu kepada orang lain atau tidak. Jika tidak diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain, maka ia adalah Nabi, bukan Rasul. Tetapi hak diperintah menyampaikan wahyu kepada orang lain, ia adalah Nabi dan Rasul. Berdasarkan demikian, maka tiap-tiap orang Rasul adalah Nabi dan bukanlah tiap-tiap orang Nabi menjadi Rasul. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 167. Rukun yang ketiga dalam rukun iman, iaitulah beriman kepada para Nabi dan Rasul. Jadi penulis kitab dia terangkan apa perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Sebenarnya tuan-tuan, isu perbezaan di antara Nabi dan Rasul, wujud perbezaan pendapat di kalangan ulama. Salah satu perbezaan yang disebut oleh penulis kitab ni adalah salah satu pandangan ulama, iaitulah apa dia? Perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Nabi orang lelaki, mesti orang lelaki, menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang ramai. Itu Nabi. Manakala Rasul ialah lelaki, seorang lelaki yang dipilih oleh Allah. Nabi juga dipilih oleh Allah, mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan agar menyampaikan pengajaran wahyu itu kepada orang ramai. Itu Rasul. Oleh kerana itu, setiap Rasul adalah Nabi. Kerana Nabi terima wahyu, Rasul pun terima wahyu. Cuma Nabi tak wajib sampaikan, Rasul wajib sampaikan. Jadi setiap Rasul adalah Nabi dan setiap Nabi tidak semestinya Rasul. Ini salah satu pandangan yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada pandangan yang kedua yang saya rasa perlu untuk sampaikan kepada tuan-tuan, yang mana pandangan ulama yang kedua mengatakan
Rasul ialah mereka yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang ramai. Manakala Nabi adalah mereka yang dipilih oleh Allah, tetapi mereka tidak mendapat wahyu. Maksudnya tak dapat kitab. Tak dapat wahyu tu maksudnya tak ada kitab. Seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, mereka tak ada. Mereka tak ada. Habis itu mereka nak sampaikan apa? Mereka kena sampaikan ajaran Rasul sebelum mereka. Untuk mereka tu sendiri tak ada kitab khusus. Itu Nabi. 25, nama 25 tu mereka Nabi dan Rasul. 25 yang disebut dalam Al-Quran tu dan hadis, mereka itu Nabi, dan dalam masa yang sama mereka juga Rasul, dan setiap mereka ada kitab. Suatu Quran kata wa ata Daud zabura, kami telah kurniakan kepada Daud itu Zabur. Demikian juga disebut dalam Al-Quran suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim. Apa nama suhuf Ibrahim? Mana ada kitab. Ada wahyu dan ada kitab yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Apa nama dia? Kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Al-Quran tak bagi tahu. Cuma yang Al-Quran bagi tahu nama Zabur untuk Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Selain daripada itu semua Nabi yang lain, Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, semua mereka ada kitab. Cuma kita tak tahu apa kitab, nama kitab mereka, kerana Allah tak bagi tahu. Rasul juga tak bagi tahu. Nabi yang hidup antara Nabi yang mereka dapat wahyu, tapi mereka tak dapat kitab dari Allah. Nabi ni mereka boleh, mereka dapat, maksudnya mereka dapat bimbingan dari Allah, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dapat bimbingan. Sebab tu ada hadis Nabi buat keputusan sekian-sekian berdasarkan bimbingan dari Allah. Jibril turun, tapi dia tak datang dalam bentuk wahyu Al-Quran, tapi Nabi dapat bimbingan. Nabi dapat wahyu yang selain dari Al-Quran. Itu hadis. Maka demikian juga Nabi dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tak dapat kitab. Habis itu Nabi ikut ajaran siapa? Nabi ikut ajaran Rasul sebelum dia, sebelum Nabi itu. Itu pandangan ulama yang kedua. Saya wallahu alam secara peribadi cenderung pegang pandangan yang kedua tadi ni. Kerana kalau kita kata Nabi terima wahyu tak wajib sampai, kan, rasa macam susah nak terima. Sebab apa? Para pendakwah pun kena sampaikan dakwah. Orang Islam diperintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang Islam diperintah akan bila nampak kemungkaran kena ubah kemungkaran. Tiba-tiba Nabi tak perlu buat. Takkan macam tu. Rasa macam tak apa nak kenal. Kerana itu saya secara peribadi pegang pandangan yang kedua, yang mengatakan Rasul terima wahyu wajib sampaikan. Nabi juga wajib berdakwah, wajib sampaikan. Ikut ajaran siapa? Ikut ajaran Rasul sebelum dia. Dan itu juga merupakan pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma pandangan itu tak popular dalam masyarakat kita. Sebab apa? Kerana pandangan yang disebut oleh penulis kitab inilah yang dipopularkan oleh tok-tok guru dulu. Tak salah pandangan tu. Pandangan pertama tu pun tak salah, tetapi pada saya secara peribadi saya pegang pandangan yang kedua kerana perbezaan dia lebih jelas. Kerana mustahil untuk kita katakan Nabi tidak berdakwah. Dah dia tak wajib sampaikan kepada orang ramai, dia tak berdakwah, dia duduk seorang-seorang dia. Takkan macam tu. Takkan dia seorang nak masuk syurga, kaum orang lain dia tak perlu ajak orang lain kepada syurga. Mustahil lah untuk kita katakan begitu. Apatah lagi seperti yang saya sebut tadi, Nabi kata orang yang bukan Nabi pun kalau nampak kemungkaran dia perlu mengubah kemungkaran tersebut. Baik, kata dia lagi, demikian juga para ulama, majoriti ulama mengatakan Nabi itu mesti lelaki, tak boleh perempuan. Majoriti itu pandangan majoriti. Ada juga pandangan yang bukan majoriti, tak ramai, segelintir ulama yang berpandangan Nabi ini ada juga dari kalangan perempuan. Antara bukti mereka Maryam, mak kepada Nabi Isa, diberi makanan oleh Allah. Ketika Nabi Zakaria tengok Maryam duduk dalam mihrab, duduk dalam tempat rumah dia bersendirian, berkhalwah,
beribadat kepada Allah. Nabi Zakaria pergi tengok Maryam ada makanan. Nabi Zakaria tanya, dari mana datang makanan? Maryam kata, dari Allah. Jadi macam mana Maryam dapat makanan? Kata sebahagian ulama menunjukkan Maryam itu juga adalah Nabi. Tetapi majoriti ulama tak kata begitu. Majoriti ulama kata Maryam itu adalah wali, dan perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada Maryam itu adalah termasuk dalam kategori karamah, kemuliaan kepada orang-orang saleh. Ulama beza pandangan. Tapi pandangan majoriti dia kata mesti orang lelaki. Dan kesemua para ulama sepakat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi, tak ada lagi rasul. Tutup pintu nabi, pintu rasul ni tak ada lagi dah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang ulama semua sepakat. Jadi selepas ni jangan ada di kalangan kita yang jadi nabi pula. Nanti ada nabi orang Melayu dari Perlis pula. Nabi orang Melayu dari Selangor ada lah, tapi dia letak jawatan dah. Bila polis dok pergi kacau dia, dia istihal letak jawatan. Tapi pengikut-pengikut dia masih ada. Jangan ada pula di Perlis nanti. Dan jangan ada orang ikut pula. Oh letih kalau wujud Nabi Melayu kat Perlis ada orang ikut. Letih buat mai kuliah. Letih mai kuliah. Kalau orang mai kuliah pula percaya, itu lagi penat. Sebab tu mai kuliah ni tuan-tuan, kita kena mari dan kita kena kita tahu kita nak apa. Mai kuliah bukan hanya sekadar nak gelak ketawa saja. Mai kuliah ni kita nak tahu agama ni sebenarnya macam mana. Kita jangan tunggu saja. Jangan fikir tak apa agama ni siapa-siapa ikutlah. Bukan. Suatu tuan-tuan pelik tak macam mana ada orang di Terengganu ketika wujud Ayah Pin ada lagi? Ada lagi? Mati dah. Ketika ada Ayah Pin mai ke tempat mereka, mengaku dia tu Tuhan, bukan mengaku dia Nabi, mengaku Tuhan. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, ada orang Melayu yang boleh ikut Ayah Pin tu. Cuba bayangkan. Saya baca kisah Ayah Pin tu, kita tak boleh nak hadam, tak boleh nak faham macam mana orang Melayu boleh ikut Ayah Pin yang mengaku Tuhan. Baca lagi, antara yang diberitahu, Ayah Pin ni dia boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Dia tak suka kat orang tu, dia kata sekian-sekian, orang tu jatuh sakit, dia macam tu. Lalu orang Melayu pun percaya dia Tuhan. Suatu bahaya percaya perkara-perkara yang khurafat. Dulu orang Melayu ni bila ada ustaz, barang hilang cari ustaz. Ustaz, saya jalan hilang barang, cincin emas isteri saya hilang, tak tahu tak mana, boleh tolong buat sikit ustaz. Minta kat ustaz. Dia tak tahu ustaz tu pun hilang barang, tak jumpa-jumpa. Ustaz tu cari keliling rumah tak jumpa barang ustaz. Tiba-tiba orang kampung hilang barang, cari ustaz. Apa? Ustaz tu pun tak tahu apa. Tahu benda apa? Tuan-tuan, Arab telah datang berjumpa dengan Nabi, tanya lembu dan kambing mereka hilang. Nabi tak tahu. Mana nak tahu? Jaga elok-eloklah barang. Dah hilang lah, macam mana? Doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kembalikan semula barang yang hilang. Bukan jumpa ustaz. Ustaz tak tahu perkara yang gaib. Kalau ustaz tu tahu, bahaya. Ustaz tu yang ambil. Tak tahu ustaz, tak tahu benda gaib. Tapi sekarang ni alhamdulillah kefahaman tu semakin baik. Jadi jangan kita ikut seseorang hanya sekadar dia boleh buat perkara-perkara luar biasa. Mungkin dia gunakan sihir. Mungkin syaitan membantu dia untuk menyesatkan orang ramai seperti yang berlaku kepada Ayah Pin. Ayah Pin tuan-tuan pergi Batu Kif. Penganut agama Hindu Batu Kif sujud kepada Ayah Pin. Mai tolong cuci kaki Ayah Pin. Maknanya hantu syaitan yang ada kat Ayah Pin tu lebih besar daripada apa yang ada kat mereka. Sujud mereka kepada Ayah Pin. Orang Melayu pergi ikut. Sebab tu hadir kuliah, kena tahu kita nak apa. Kita nak kefahaman yang benar tentang agama. Bukan kita nak gelak ketawa, bukan kita nak tengok benda-benda pelik.
Bukan kita nak dapat amalan-amalan pelik, boleh jadi kebal, boleh berjalan atas angin, boleh berjalan atas ayak. Orang yang kita tak suka jadi tak elok kat dia. Bukan itu yang kita nak. Kita nak kefahaman yang betul tentang agama. Baik, beriman kepada para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah artinya kita beriman kepada nabi dan para rasul yang disebut di dalam Al-Quran dan yang tidak disebut. Bilangan dan nama-nama mereka tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali Allah sahaja. Maknanya rasul dan nabi ini yang kita tahu hanya 25. Tetapi sebenarnya jumlah nabi jumlah rasul lebih ramai daripada itu. Jumlah nabi pun lebih ramai daripada itu. Kalau tanya kepada kita berapa, wallahu a'lam, tak tahu. Ada ulama sebut, ada yang kata nabi itu 300 lebih. Ada yang kata rasul 300 lebih, ada yang kata nabi itu beribu-ribu ramainya. Wallahu a'lam, itu pandangan ulama. Betul ke? Tak tahu, wallahu a'lam. Sebab apa tak tahu? Kerana Allah dan Rasul tak khabarkan kepada kita. Kita berhenti seketika untuk azan.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi bilangan dan nama-nama mereka, yakni para malaikat, tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali Allah sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah utuskan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Setengahnya kami telah ceritakan kepada engkau dan setengahnya kami tidak ceritakan kepada engkau. Surah Al-Ghafir ayat 78. Surah Al-Ghafir. Dalam hak Jawi ni ditulis Al-Khafir. Surah Al-Ghafir. Kalau siapa yang pegang hak Jawi betul kan? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Yang bermaksud, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pada mereka seorang pemberi peringatan. Surah Al-Fatir ayat 24. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bilangan Nabi itu, berapa bilangan Nabi pun tak dikhabarkan kepada Nabi Muhammad. Demikian juga berapa bilangan Rasul pun tak dikhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Ghafir tadi ni, Allah Ta'ala sebut setengahnya, yang di kalangan para Nabi itu kami telah ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, dan setengah yang lain kami tidak ceritakan kepada engkau. Maknanya Nabi Muhammad tak tahu. Apa yang tidak diceritakan oleh Allah, baginda Nabi tidak tahu. Kerana itu tuan-tuan, Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib dengan sendirinya, melainkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah kepada baginda. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali kulli ummatir rasul." Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat itu ada seorang rasul. Surah Yunus ayat 47. Bab yang berikutnya para nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran. Wallahu taala alam. Kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan insya-Allah. Barangkali tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Ada nak tanya apa-apa? Ya. Ya, baca Al-Fatihah. Baik, tentang solat berjamaah, isu solat berjamaah, apakah sunat imam berhenti seketika selepas membaca Al-Fatihah untuk memberi ruang para jemaah membaca Al-Fatihah? Jawapannya, berdasarkan pandangan ulama mazhab Syafi'i, disunatkan. Dia merupakan tempat-tempat yang Nabi berhenti. Ada beberapa tempat Nabi berhenti. Antaranya sebelum membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis sebut Nabi berhenti seketika. Demikian juga selepas membaca Al-Fatihah, Nabi berhenti seketika. Berhenti seketika tu masalah sikit. Berapa lama? Jadi sebahagian ulama mereka faham riwayat yang sebut Nabi berhenti seketika selepas membaca Al-Fatihah sama seperti baginda berhenti seketika sebelum membaca Al-Fatihah. Kerana dalam riwayat sahabat juga sebut Nabi berhenti seketika sebelum baca Al-Fatihah untuk baca doa iftitah. Doa iftitah, antara doa iftitah tu ada yang lebih kurang hampir dengan tempoh baca Al-Fatihah. Itu sebahagian pandangan ulama. Sebahagian ulama kata tak, Nabi berhenti seketika selepas Al-Fatihah itu untuk menyebut amin, ataupun untuk memisahkan antara bacaan Al-Fatihah dengan bacaan surah. Seketika sahaja. Okey, sekarang ni seketika sahaja tu banyak mana? Berhenti sekadar nak bernafas, kata sebahagian ulama. Apa bukti Nabi berhenti sekadar nak bernafas? Andaian juga. Benda tu pun andaian juga. Andaian ulama yang kedua. Sebahagian ulama kata tak, kami mengandaikan berhenti seketika tu sama seperti berhenti seketika sebelum baca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram untuk baca doa iftitah. Sebut berhenti seketika juga. Jadi
Kalau tanya soalan apakah imam disunatkan berhenti seketika untuk beri ruang kepada makmum membaca Al-Fatihah, itu pandangan ulama mazhab Syafi'i. Itu pandangan ulama mazhab Syafi'i. Habis itu macam mana Ustaz? Ikut imam solat. Kalau dia nak pegang pandangan tu, dia berhenti seketika. Kalau dia tak pegang pandangan tu, lepas baca Al-Fatihah, lepas amin, dia menafas sekejap, dia terus baca surah. Makmum tak ada hak untuk marah imam yang tak berhenti bagi ruang dia baca Al-Fatihah. Tak ada. Atas imam, tak boleh Ustaz, kami dah baca Al-Fatihah tak sempat, tak boleh. Kalau macam tu, hang jadi imam. pergi ke mak jaib, temu duga supaya dapat jadi imam. Macam tu je lah. Ya. Betul. Okey, habis tu macam mana saya nak baca Al-Fatihah? Dah tuan pegang pandangan mesti baca Al-Fatihah. Sekalipun dalam rakaat yang imam baca kuat, imam tu baca surah, bacalah Al-Fatihah. Itulah pandangan ulama mazhab Syafi'i. Boleh? Ya. Kata kalau kita jadi imam lah contohnya kan, kita baca doa kita penuh, kata dia wajib ke dia Allah berkabira kan, kita baca Fatihah ikut yang kita kata rasa yang sesuai lah kan, dengan setakat yang kita tahulah. yang sesuai dengan ayat yang sesuai gitu. Bila kita buat itu, tiba-tiba ada makmum kata, cikgu bila baca Fatihah ni saya rasa macam cikgu baca surah Al-Baqarah. Maksudnya kita rasa dia berkata kita semayang lama sangat. Lama sangat. Adakah kita nak ikut yang macam kita rasa macam kita siap ni? Bukan kita lagi pendek. Kita lagi ikut. Tapi adakah sebab saya bagi pandangan kalau dia imam menyukai imam, dia pandangan yang ada hadis. Kalau makmum tak suka ke imam, tapi mestilah tak suka tu kerana kesalahan imam. Tapi kalau dia tak suka imam tu buat benda betul, dia yang tak suka, dia yang bermasalah. Apapun imam dalam salat berjamaah, jangan panjangkan sangat salat. Salat pada kadar yang boleh diterima oleh makmum. Rata-rata jemaah boleh terima kadar itu, boleh. Bahkan kita juga disuruh untuk mempercepatkan salat jemaah ketika kita rasa ada keperluan. Nabi salat subuh biasanya ayat yang Nabi baca sekitar 60 ke 100 ayat. Salat subuh 2 rakaat tu lah, 60 ke 100 ayat. Dan Nabi baca satu persatu ayat. Perlahanlah, bukan baca laju je kita. Dan Nabi juga pernah baca inna a'tainakal kautsar dalam salat subuh 2 rakaat kerana dengar tangisan budak di belakang. Kerana Nabi tak mau mengganggu mak dia kerana bimbang keselamatan anak. Kemudian masyarakat hari ini tak boleh baca 60 ke 100 ayat setiap pagi. Baca pula satu persatu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 60 ayat. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua lepas Al-Fatihah baca 40 ayat. Demam setengah jam sembahyang subuh. Tak boleh sebab apa? Sebab masyarakat kita kerja, kalau zaman musim sekolah, cikgu nak pergi kerja pukul 7 dah kena, 7.30 dah kena pergi sampai sekolah. Orang pejabat balik rumah nak hantar anak pergi. Zaman Nabi, sahabat tak hantar anak pergi sekolah. Cikgu pun tak ada, sekolah pun tak ada. Jadi kita nak ukur, tak boleh lah kita sembahyang subuh 20 minit. Orang komplain kita, "Oi, hampa ni sembahyang zaman Nabi hampa tak berapa lama." Nabi tak komplain pun, sahabat tak komplain Nabi. Memanglah jadual hidup masyarakat zaman dulu tak sama dengan masyarakat pada hari ini. Sebab tu kena raikan apa yang dikehendaki dalam salat berjamaah. Ada khusyuk, tak kalut dan menjaga waktu. Nak bagi orang ramai datang masjid. Kalau kita duk sembahyang 20 minit, 30 minit, sembahyang subuh 2 rakaat, confirm cikgu tak main sembahyang subuh, tak main masjid, sembahyang di sekolah dia tak sempat. Orang yang kena hantar anak pergi tadika lah apa segala macam, tak main dah sembahyang subuh.
Jadi perlu imam kena timbang. Saya ingat masyarakat kita ni subuh 2 rakaat 10 minit kira okey lah. Rata-rata solat 5 waktu tu kalau kita pergi paling lama saya ingat 10 minit agak biasa. Agak pertengahan dalam masyarakat kita. Kalau lebih daripada tu masyarakat kita barangkali tak dapat nak ikut. Wallahu a'lam. Tapi kalau kadar 10 minit kita sembahyang subuh ada orang komplain lagi, kita tak ikutlah. Kita tak ikutlah pandangan tu, maknanya orang tu sendiri yang bermasalah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau ada waktu tertentu, ada orang memang dia tak boleh nak lambat. Ataupun kita salat berjamaah di surau RNR, kita tak boleh buat 10 minit. Kita kena cepat kan? Kerana tempat tu tempat orang nak segera, orang nak cepat. Jadi kalau kita jadi imam, kita tak boleh memanjang-manjangkan salat, kerana tindakan kita itu akan mendatangkan kesusahan kepada jamaah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.